Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu lagi kita dalam video pembelajaran dalam subjek Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5, iaitu Asas Reka Bentuk Pengatur Caraan. Baiklah, mari kita lihat objektif pembelajaran kali ini. Terdapat dua objektif pembelajaran kita pada kali ini, iaitu yang pertama, murid-murid dapat membezakan algoritma pseudocode dan carta alih. Kedua, murid-murid dapat membina contoh algoritma pseudocode dan carta alih. Baiklah murid-murid, mari kita lihat maksud algoritma. Algoritma ialah satu urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau melaksanakan sesuatu tugasan. Contohnya, membeli air minuman pada mesin air minuman automatik, mengepam tayar basikal, membancuh air kopi, dan menggoreng ayam goreng tepung. Dengan erti kata mudah, algoritma ini ialah cara-cara untuk kita melakukan sesuatu. Jika murid-murid hendak membuat kuih kari pap contohnya, maka kita kena mulakan dari uli tepung, kemudian membuat dough, kemudian kita masak inti kari pap sehinggalah kita menggoreng kari pap. Itu ialah maksud algoritma. Di mana setiap langkah-langkah itu kita tidak boleh tinggal, kita mesti ikut. Contohnya kita solat. Solat ada 13 rukun kan? Jadi kita ikut dari awal niat berdiri tegak sehinggalah kita memberi salam tanpa meninggalkan satu langkah pun. Okey, baik. Di sini cikgu nyatakan contoh algoritma yang dekat dengan murid. Ya, contohnya di sekolah kita ada mesin air minuman automatik. Jadi, cikgu rasa murid-murid pun dah tahu cara nak membeli air minuman tersebut. Baiklah, di sini cikgu tunjukkan contoh algoritma membeli air minuman pada mesin air minuman automatik. Pertama, masukkan duit berdasarkan harga minuman. Kedua, buat pilihan jenis minuman. Ketiga, tekan butang minuman pilihan. Keempat, tunggu sehingga air minuman dikeluarkan. Dan yang terakhir, ambil air minuman. Ini ialah contoh algoritma. Mari kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan pseudocode. Pseudocode ialah satu pernyataan yang menyerupai bahasa atau cara komputer. Contohnya sama seperti algoritma. Cuma terdapat sedikit perbezaan semasa murid-murid hendak menulis pseudocode. Baiklah, di sini cikgu nyatakan contoh pseudocode. Ya, ia sama seperti algoritma, cuma jika murid-murid perasan pada bahagian atas di sini, untuk menulis pseudocode kita mestilah menggunakan perkataan mula. Dan kemudian kita menggunakan kata kerja dahulu semasa menulis pseudocode. Dan yang terakhir sekali, kita akan tulis tamat. Yang di tengah-tengah ini ialah cara untuk membeli air minuman pada mesin air minuman automatik. Sama seperti algoritma. Yang membezakan ialah mula dan tamat. Itu ialah cara untuk menulis pseudocode. Baik, maksud carta alih. Carta alih ialah gambar rajah yang menggunakan simbol-simbol geometri untuk menunjukkan langkah-langkah dalam algoritma dan pseudocode. Contohnya sama seperti algoritma dan pseudocode. Cuma cara menulisnya sahaja yang berbeza. Di sini cikgu nyatakan contoh untuk carta alih, iaitu membeli air minuman pada mesin air minuman automatik. Di mana seperti yang cikgu nyatakan tadi,
Untuk catat alih kita menggunakan simbol, di mana terdapat beberapa simbol yang murid perlu ketahui. Dan jika murid ternampak contoh catat alih seperti ini, ia menunjukkan satu catat alih sehinggalah dari mula hinggalah ke tamat. Baik, contohnya mula. Mula kita mesti guna simbol terminal. Ya, kita panggil simbol terminal. Kemudian mesti ada anak panah yang kita panggil aliran. Dan kemudian kita ada proses. Masukkan duit, buat pilihan jenis minuman, tekan butang minuman pilihan, tunggu sehingga air minuman dikeluarkan, ambil air minuman, dan akhir sekali tamat. Ya, jika murid-murid perasan, ia sama seperti Sudokot, cuma ia disusun dalam bentuk geometri. Terdapat simbol dalam catat alih, iaitu ada 6 simbol yang perlu murid ketahui. Simbol yang pertama ialah simbol terminal. Terminal ini digunakan pada permulaan atau penamatan suatu catat alih. Dalam terminal ini hanya ditulis 2 perkataan saja, iaitu mula dan tamat. Simbol yang kedua pula ialah kita panggil input dan output. Okey, jika murid-murid terlihat dalam catat alih ada bentuk segi 4 sengit macam ni, kita namakan dia input dan output. Di mana input dan output ini digunakan untuk menunjukkan aktiviti membaca data, menyimpan data, memaparkan data dan mencetak data. Baiklah, yang ketiga pula ialah simbol segi 4 tepat yang dipanggil proses. Proses ialah di mana ia menunjukkan aktiviti pemprosesan yang dilaksanakan dalam catat alih. Yang keempat ialah kita panggil bentuk rhombus ataupun namanya ialah pilihan. Pilihan ini digunakan untuk menunjukkan pilihan ya atau tidak yang perlu dibuat dalam catat alih. Seterusnya pula ialah garis alih ataupun kita panggil aliran. Garis alih atau aliran digunakan untuk menghubungkan simbol-simbol dalam catat alih bagi menunjukkan aliran penyelesaian masalah atau sesuatu aktiviti. Dan simbol yang terakhir ialah simbol bulat yang mana kita panggil dia sebagai penyambung. Penyambung ini digunakan untuk menunjukkan catat alih yang disambung pada bahagian lain. Contohnya, murid membuat catat alih dalam satu muka surat tetapi tidak muat untuk membuat ataupun membuat satu lagi catat alih yang baru. Jadi murid-murid buat dalam muka surat yang lain. Jadi di akhir muka surat yang pertama itu, catat alih yang pertama tersebut kita letakkan simbol bulat. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja dahulu sesi pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kita bertemu lagi pada video pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.